Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni tak ada lagu opening. Tak ada. Saya dah penat dah buat. Saya penat edit pun korang lambat juga join. Aduh, saya nak Okay, so hari ni kita akan masuk tajuk matrik songsang. Matrik saja digunakan songsang, tapi kita tak digunakan songsang, okey? Apa songsang ni atas muka. Okay, so InsyaAllah kalau sempat kita akan habiskan tajuk matriks hari ni. Sebab lepas ni kita akan cuti raya. So lepas raya saya ingat nak masuk topik baru. Okay, untuk matriks songsang, contoh saya beri satu matriks, matriks A. Matriks A susunan dia adalah A, B, C, D. Ini untuk 2 kali 2. Dan biasanya memang matriks songsang ni dia hanya akan bagi matriks 2 kali 2 sajalah. Tak ada peringkat lain. Okay, so kat sini katakanlah ini matriks peringkat 2 kali 2 kan. Okey, ikut susunan macam ni. A, B, C, D. Memang macam tu, ikut je. Okey. So macam mana kita nak songsangkan dia? Bila kita songsangkan dia, ini matriks A. Matriks songsang A, kita akan tambah prime kat sini. Kalau ada prime ni bermaksud ini adalah matriks songsang. Okey. So cara untuk kita songsangkan dia adalah ini formula dia, 1 per AD tolak BC. Bermaksud A darab D tolak dengan B darab C. Mana nak ambil nilai A? Kita ambil kat sini. Nilai D ambil kat sini. Dan B sini, C sini. Ambil nilai ni, masukkan dekat sini. Dan kurungan, yang ni, A dengan D ni, kita terbalikkan tempat dia. So, kalau ikut A kat atas, D kat bawah kan? Kita terbalikkan tempat dia. Dan untuk B dan C, kita tak terbalik. Ini B, ini C. B dengan C, still dekat sini. Cuma, dia ada simbol negatif kat sini. Dia ada simbol negatif kat sini. So ni kena ingat macam mana cara untuk songsangkan dia. Kena ada 1 per A ditolak BC. A dengan D kita songsangkan. B dengan C kita letak negatif kat depan. Okay, boleh Alright. So satu contoh. Ini contoh yang pertama. A sama juga dengan 2, 3, 5, 7. Alright. Cara untuk kita songsangkan dia, first kali kita tentukan dulu yang mana A, B, C, D. So, ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Okay, jom buat. So, bila nak songsangkan dia, matrik A dia akan jadi A prime 1 per, ikut je formula ni, AD. AD. So, 2 kali 7. So, 2 kali 7 tolak dengan BC. BC 3 kali 5. 3 kali 5. Okay. And then kurungan DA terbalik. A dengan D terbalik. So 7 akan berada di atas, 2 akan berada di bawah. Okay. Untuk B dengan C kita tambahkan negatif. So ini 3, ini 5 kan. Kita tambah negatif, kita tambah negatif. So akan jadi macam ni. Kemudian kita selesaikan 1 per 2 kali 7 14 tolak dengan 3 kali 5 15. So 14 tolak 15 akan dapat negatif 1. Ini saling balik. 7 negatif 3 negatif 5 2. Okey. And then 1 bagi dengan negatif 1 akan dapat negatif 1. 7, negatif 3, negatif 5, 2. Ini saling balik. Okey, kemudian yang ni kita akan darabkan dengan semua unsur dalam kurungan. So dia akan jadi negatif 1 darab dengan 7 akan dapat negatif 7. Negatif 1 kali negatif 5 akan dapat negatif jumpa negatif akan dapat positif 5. Negatif 1 kali negatif 3 akan dapat 3. Negatif 1 kali 2 akan dapat negatif 2. Okay, so ini jawapan dia. Ini matriks A. Ini adalah matriks A songsang. Apa lain jawapan dia kan? Alright. So boleh faham semua? Jadi saya harap korang boleh faham tentang matriks songsang tadi. Kalau tak faham, tolong fahamkan. Belajar sampai faham. Sebab kita nak masuk satu topik persamaan linear serentak yang mana kita akan gunakan balik matriks songsang tu. So kena pandai. Kalau sangkut kat matriks songsang, tak dapat jawab soalan ni. Boleh? So bagi faham tu matriks songsang tadi tu. Saya harap satu contoh tadi cukup lah kan. Sebab kita nak kejar masa kan. Okay.
Okay, ini adalah soalan persamaan linear serentak. Soalan ni dia akan masuk dalam kertas 2 bahagian B dalam topik matriks lah. So, ini kertas 2 bahagian B. Okay, persamaan linear serentak. Kenapa serentak? Sebab kat sini dia ada 2 persamaan linear. Kita nak selesaikan nilai X dan Y secara serentak sekaligus. Okay. Untuk selesaikan persamaan linear serentak ni, kita ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama, penghapusan. Kedua, penggantian. Dan ketiga, matriks. Tapi, kita nak pakai kaedah mana? Okey, untuk dalam soalan ni, kita kena pakai kaedah matriks. Macam mana nak tahu kita nak pakai kaedah matriks ke ataupun nak pakai kaedah penghapusan dan penggantian? Okey, tengok soalan. Biasanya, dalam exam, dia akan bagi 2 soalan persamaan linear. Yang mana satu soalan dekat bahagian A, kertas 2 juga bahagian A. Soalan yang kedua dekat kertas 2 juga bahagian B. Okey. Dekat bahagian A, biasa soalan nombor 2 biasanya lah. Mungkin 2 atau 3 macam tu lah. Okey. Dekat bahagian A, kita kena selesaikan guna kaedah penghapusan dan penggantian. Ingat lagi kan, sebab saya tak nak masuk topik ni. Tapi nanti kalau nak refresh boleh je. Penghapusan, kita hapuskan satu nilai X atau Y. Penggantian, kita gantikan nilai, katakanlah nilai Y ni dalam Y ni. Okey. Dan bila masa kita nak pakai kaedah matriks, ini dalam soalan bahagian B. Yang ni wajib guna matriks. Kalau kita guna juga penghapusan atau penggantian boleh hak? Tak boleh. Tak dapat markah. Sebab soalan akan minta gunakan kaedah matriks. Selesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks. Kalau kamu gatal tangan juga nak guna kaedah penghapusan dan penggantian, tak ada markah lah. Tapi tak tahulah, untuk markah jawapan dibagi juga makan kesian kan. Tapi untuk jalan kerja tak ada markah lah. Okay. So, kena pandai dua-dua kaedah untuk jawab bahagian A, untuk jawab bahagian B. Kaedah matriks punya. Jawapan ni sama? Ya, sama saja. Okay. So, kalau ikutnya, dua-dua kaedah boleh guna. Tapi sebab dia minta kaedah matriks, kita kena buat kaedah matriks. Okay. Cara nak buat dia, okey. Yang pertama sekali, kita susun dulu lah dia bagi senang sikit kan. Okey, contohnya kalau kat sini X, kat sini pun X. Kalau kat sini Y, kat sini pun Y. Kalau terbalik dia bagi kat sini Y, kat sini X, kita pusinglah dia. Kita terbalikkanlah dia bagi sama kan. X, X, Y, Y, baru senang. So sama juga dengan yang ni letak constant kat sini. Okey. Kemudian kita ubah dulu, sebab dia suruh buat dalam bentuk matriks. Kita kena ubah dulu dalam bentuk matriks. Nak ubah pada bentuk matriks, dia akan jadi ini yang X dengan X. So 5. Ini X je kan, maksud dia 1X. Bila X saja maksud dia 1X. So 1, negatif 4. Ingat kalau ada negatif, ambil sekali negatif ni. So dia jadi negatif 4. Ini negatif 2. Tutup kurungan. So X dengan Y. X dulu baru Y kan. So sini akan jadi X, sini akan jadi Y. Sama juga dengan yang belah sini, negatif 4, 8. So, negatif 4, negatif 8. Okey. Tukar kepada bentuk matriks dulu. Itu first step. Dah tukar kepada bentuk matriks, barulah kita boleh selesaikan soalan. Kalau dia dalam soalan dah bagi macam ni, dia tak bagi macam ni, macam mana? Lagi senang. Kalau dia bagi dalam bentuk persamaan linear macam ni, kita tukar kepada bentuk matriks. Tapi kadang setengah soalan dia dah bagi dalam bentuk matriks. Biasanya ini dalam kertas 1. So kalau dah bagi dalam bentuk matriks, selesaikan je lah terus. Okay, nak selesaikan macam mana? Cara dia adalah, kita nak nilai X dan Y. Kita nak nilai belah sini. Katakanlah 2X sama dengan 4. Kalau kita nak nilai X, apa kita perlu buat pada 2? Kita perlu alihkan 2 pergi ke kanan. Betul tak? Sama juga dalam kes ni. Kita nak nilai apa? Kita nak nilai X dan Y. Kita nak ke yang ni? Yang ni tak nak, kita nak X dan Y saja. So, yang kita tak nak ni, kita alihkan pergi ke kanan. Boleh faham? Okey. Kat sini lah kita akan aplikasi balik kaedah matrik songsang tadi tu. So, bila yang ni pergi ke kanan, so kat sini akan tinggal X dengan Y je lah kan. Yang ni matriks. Kena ingat satu ingat satu benda ni. Kalau tambah pergi ke kanan jadi tolak. Kalau tolak jadi tambah. Kalau darab jadi bahagi. Kalau bahagi jadi darab. Kalau matriks pergi ke kanan akan jadi matrik songsang. Boleh? Oh, kejap
Saya rasa saya silap satu tadi dalam video pertama tadi, tapi takkan saya nak buat balik video tu kan. Okey. Saya silap kat sini tadi. Matrix songsang tadi saya buat prime kan. Silap, bukan prime ah. Matrix songsang ni negatif 1. Dia ada simbol negatif 1. Sorry tadi, silap saya. Okey, simbol matrix songsang dia ada kuasa negatif 1 macam tu. So ini matrix B. Kalau matrix songsang B dia akan jadi macam ni. Boleh. So bukan prime bukan prime tapi negatif 1. Okey, maafkan saya. Alright. So A, matrix A pergi ke kanan, dia akan jadi matrix songsang A. Maksudnya kat sini, yang ni, matrix yang ni, bila pergi ke kanan, kita akan songsangkan dia. So X, Y sama juga dengan, okay, kalau saya songsangkan yang ni dulu. Memang songsangkan yang ni dulu. Okay, yang ni pergi sini, songsangkan dulu. So dia akan jadi 1 per AD. So 5 kali dengan negatif 2. Ini formula dia kena ingatlah formula tadi tu yang saya explain tadi tu. Tolak dengan AD tolak BC. So negatif 4 C1. Okey. Kemudian A dengan D kita terbalikkan tempat. So negatif 2. Tolong ingat formula ni Untuk B dengan C, kita tak terbalikkan tempat. Kita tak terbalikkan tempat, tapi kita kena tambah negatif kat depan dia. Yang ni terbalikkan tempat, tapi yang ni kita kena tambah negatif depan dia. So kalau yang ni negatif jumpa negatif, kita akan dapat positif. So tak payah tulis lah positif 4. Yang ni negatif jumpa positif 1, so akan jadi negatif. Boleh faham Lepas tu mana nak letak benda ni? Yang ni mesti ada kat sini kan. So kita letaklah belakang dia. Negatif 4, negatif 8. Yang ni letak belakang Okey. Kemudian kita selesaikan. 1 per 5 darab dengan negatif 2 akan dapat negatif 10. Negatif 10 tolak dengan negatif 4 kali 1 akan dapat negatif 4. So negatif 10 negatif 4 akan dapat tambah 4 akan dapat negatif 6. So kat sini akan jadi negatif 6. Okey. Kurungan negatif 2, 4, negatif 1, 5, negatif 4, negatif 8. Jadi macam ni kan. Alright. Setakat ni boleh follow Okey. Lepas dapat macam ni, nak selesaikan mana dulu? Yang ni darab yang ni ke ataupun yang ni darab yang ni dulu? Kalau ikutnya mana-mana pun boleh. Tapi kalau saya suka selesaikan yang dulu. Saya suka selesaikan yang susah ni dulu. Lepas tu baru darab yang ni. Sebab ini senang je kan. Biar je dulu kat sini. Buat yang ni dulu. Sebab kat tambahan ni nanti jadi berserabut, jadi pecahan kat sini. So kita settlekan yang ni dulu. Okey. Yang ni adalah darab matrix. Darab matrix saya dah ajar minggu lepas. Kalau ada tak clear, tak faham ataupun ada student yang baru join yang tak tahu pasal darab matrix, boleh tengok video saya part 2. Ini part 3. Okey. Alright. So kita buat darab matrix. Saya tak nak tunjuklah macam mana darab matrix sebab macam tak muat je. Sekejap. Ke boleh muat. Nak contoh kat mana ni? Okay, boleh lah. Saya buat je lah kat sini. Okey, ini untuk darab matrix saya buat kat sini. So dia akan jadi negatif 2, 4, negatif 1, 5, negatif 4, negatif 8. So dia ada 2 baris, 1 lajur. So dia akan ada 2 jawapan. Jawapan dia ialah negatif 2 kali negatif 4 akan dapat 8, positif 8. Lepas tu tambah dengan 4 kali dengan negatif 8. 8, 16, 24, 32. So negatif 32. Kemudian yang bawah dia negatif 1 kali negatif 4 akan dapat 4. Tambah dengan 5 kali negatif 8 akan dapat negatif 40. So kita selesaikan dia dapat 8 tambah dengan negatif 32 akan dapat negatif 24. Okey, 4 tambah dengan negatif 40 akan dapat negatif 36. Okey, boleh? Okey. So jawapan ni, yang ni darab yang ni akan dapat negatif 24
bawah dia negatif 36. So letak balik sebelah ni. So dia akan jadi 1 per negatif 6 kali dengan yang ni, negatif 24 per negatif, aduh tak muat, 36. Okey, boleh dapat macam ni, kita darab dia. Yang ni pun tolong jangan silap. Ada juga, saya tahu ada yang keliru kat sini. Yang ni bukan 1 darab atas, negatif 6 darab bawah. Tak. Ini semua kita ambil semua, negatif 1 per 6 darab dengan semua. Darab dengan yang atas, darab dengan yang bawah. Kita darab semua. Kalau ada 4 kat sini, kita darab semua sekali. Okey? So 1 per negatif 6 darab dengan negatif 24. Negatif darab negatif akan jadi positif. Lepas tu 24 bagi 6 akan dapat 4. 1 per negatif 6 kali dengan negatif 36. Negatif kali negatif jadi positif. 36 bagi 6 akan dapat 6. So jawapannya adalah 4 per 6. Siap tak lagi? Tak siap lagi. Tak boleh buat macam ni. Sebab biasanya soalan dia akan minta nilai X dan Y. So kalau macam ni, dia akan jadi macam ni tau. So kita kena keluarkan benda tu. Keluarkan dia. X sama dengan 4 dan Y sama dengan 6. Tak boleh buat macam ni. Keluarkan nilai X, keluarkan nilai Y. So ini jawapan dia. Alright. Okay. So boleh faham Ni satu contoh bentuk soalan SPM, soalan kebat. Korang pandai darab matriks? Pandai. Pandai matriks songsang? Pandai. Pandai semua tu, pandai. Tapi bila masuk kebat tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab nama pun kebat kan. Susah sikit, kena fikir lebih lah sikit. Okey, kalau tengok soalan ni, kalau soalan sebelum ni dia bagi direct X, Y, X, Y. Tapi yang ni kamu kena keluarkan sendiri apa X, apa Y, kena keluarkan sendiri persamaan dia. Okey. So kita baca dulu soalan ni. Hafiz beli 2 kari pap dan 3 ayam goreng. Ni nampak? G, ayam goreng berharga RM7. Adlin beli 4 kari pap dan 5 ayam goreng berharga RM12. Ni nama saya. Ni nama adik saya. Okey. Sir, kenapa kari pap je? Mana sebiji kari pap? Bukan sebiji kari pap ke? Bukan ayam ketul ke? Saya tak ada masa nak tulis semua ni. Kalau korang rajin, korang boleh tulis. Sebab saya nak cepat kan. Saya yang tulis, saya yang penat. So, abaikan bahasa Melayu. Abaikan penggunaan bahasa Melayu. Kita fokus pada matematik. Okay? Sebab saya ajar matematik. Okay. So, kat sini, soalan dia, guna kaedah matriks, cari harga sebiji kari pap dan seketul ayam. Guna kaedah matriks. Bila dia minta kita guna kaedah matriks, so kita kena keluarkan dulu persamaan linear dia. Lepas tu kita tukar kepada bentuk matriks. Okey. So nak tukar kepada persamaan linear, 2 persamaan linear, macam mana kita nak buat? Persamaan linear macam korang tahu dia ada XY, XY kan. Okey. So yang ni ada XY ke? Ada clue? Tak ada. So korang kena cari sendiri XY korang. Okey, tips dia, apa XY dalam soalan macam ni, soalan kebat, tips dia adalah apa yang soalan minta, itu adalah X dengan Y. Kalau soalan ni dia minta apa? Dia minta cari harga sebiji kari pap dan seketul ayam. Maksud dia kat sini, kari pap dengan ayam adalah XY. Boleh faham? Itu tips dia, okey? Tengok apa soalan minta, itu adalah X dengan Y. Okey. Tapi kat sini kalau pakai X dengan Y, keliru kan? Okay, nak pakai yang lain boleh? Boleh, tak ada masalah. Nak pakai A, B boleh, C boleh, sampai Z pun boleh. Okay. So kat sini untuk mudahkan kita, saya akan ambil kari pap, kita akan jadikan dia K. Kari pap sama juga dengan K. Ayam, kita ambil A. Ayam. So tak ada X, tak ada Y. Kita pakai K dengan A. Tak apa, nak pakai X dengan Y? Tak apa, tak kisah. Mana-mana pun boleh. Ikut kreativiti anda. Asalkan dapat jawapan ayam dengan kari pap. Harga dia. Okey. Kemudian, tengok kat sini. Ayat baca ayat dia. Hafiz beli 2 kari pap. Maksud dia, kalau 2 kari pap bermaksud 2K. 2 kari pap dan 3 ayam goreng. 2 kari pap campur dengan 3 ayam goreng. So, campur dengan 3A ayam. 3 ayam goreng. Berharga RM7. So berharga RM7. Nak letak ke RM, tak payah pun tak apa dalam ni. Okey.
Yang kedua, Adlin beli 4 karipak bermasuk 4K dan 5 ayam goreng. So tambah 5 ayam goreng berharga RM12. Macam tu. So dah dapat dua persamaan linear. Kemudian apa perlu kita buat? Kita tukarkan kepada bentuk matriks. Tapi macam tak muat kan? Okey, tak apa, kita sambung kat next video. Okay, saya sambung kat sini je, tak apa, boleh lagi kot. Okey, dah dapat macam ni. Tukarkan kepada bentuk matriks. Silap, apa saya pergi buat kurungan pula? Aduh. Okey, KKAA constant. Okey, so kita boleh tukarkan kepada bentuk matriks 2, 4, 3, 5 KA karipak ayam sama juga dengan RM7, RM12. Dah dapat bentuk matriks. Kemudian kita alihkan. Kita nak ini saja kan? Kita nak ini saja, karipak dengan ayam. Yang ni tak nak. Yang tak nak, kita alihkan pergi ke kanan. Bila alihkan pergi ke kanan, dia akan jadi matriks songsang. Okey. So kita songsangkan dia. Karipak ayam sama juga dengan yang ni pergi ke sini jadi songsang. So dia akan jadi 1 per AD. A darab D. So 2 kali 5 tolak dengan BC. 3 kali dengan 4. Yang ni terbalikkan. 2 dengan 5 terbalikkan. So 5 kat sini, 2 kat sini. 3 dengan 4 tak perlu terbalikkan. 3 dengan 4 tak perlu terbalikkan. Just tambah negatif kat depan. Lepas tu yang belakang dia saling balik 7 dengan 12. Okey, macam ni. So sama juga dengan 2 kali 5 10. 2 kali 5 10 tolak dengan 3 kali 4 12. So 10 tolak 12 akan dapat negatif 2. Kat sini 5, negatif 3, negatif 4, 2 7, 12. Dan macam biasa, saya akan selesaikan yang darab matriks dulu. Nanti baru kita darab yang ni. Okey. So, selesaikan yang ni akan dapat... Alah, saya padam padam ini Okey, padam semua. Dia akan jadi... Pakai kat dalam matriks juga. 5, 3, 7... 12, dia ada 2 baris dan 1 lajur. So jawapan dia akan jadi 5 kali 7. 5 kali 7 dapat 35. Tambah dengan negatif 3 kali dengan 12, 36. Negatif 36. Negatif 4 kali 7, 20, negatif 28. 2 kali 12 tambah 24. Selesaikan, kita akan dapat 35 tambah dengan negatif 36 akan dapat negatif 1. Negatif 24 tambah dengan 24 akan dapat negatif 4. Okey. So kat sini, jawapan yang ni dia akan jadi okey. KA akan jadi 1 per negatif 2 ataupun macam ni, sama saja. Negatif 1 per 2 darab dengan, ini jawapan dia tadi kan. Hasil darab ini akan dapat negatif 1, negatif 4. So negatif 1, negatif 4. Kemudian masuk je dalam kalkulator. Masukkan semua. Kalau tak nak congak kan. Kalau tadi nak congak kan. Kalau boleh congak je lah kan. Negatif 1 per 2. Negatif kali dengan negatif akan dapat positif. 1 per 2 kali dengan 1 akan dapat 1 per 2 juga. Negatif 1 per 2 kali dengan negatif 4 akan dapat negatif, negatif, positif. 1 per 2 kali 4 akan dapat 2. So ini jawapan dia. Okey. So karipak sama juga dengan 1 per 2 bermasuk 0.5. 1 per 2 sama juga dengan 0.5. Maksud dia adalah
RM, okay, sorry. Dia adalah RM 0.5 sen. Dan ayam sama juga dengan 2, which mean RM RM2. So harga sebiji kari lipat 50 sen dan harga seketul ayam adalah RM2. Okay, bacakan. Faham Harap semua boleh faham. Kalau tak faham boleh tengok lagi sekali. So kalau dah faham, sampai sini saja kelas kita. Dan untuk minggu depan kita kan ikut dah habis belajar matrix, tapi faham tak? Faham tak tentang yang kebab ni? Sebab soalan kebab banyak soalan kan. So saya nak korang komen dekat bawah. Next class korang nak saya ajar matrix lagi ke? Nak buat exercise untuk soalan-soalan kebab pasca SPM, ataupun nak proceed kepada bab 5? Semua wajib komen. Okay, orang lain tak nampak. Yang saya bagi link saja, student saya saja yang boleh nampak video ni, yang boleh tengok video ni. Okay, so komen. Semua wajib komen. Nak pilih nak sambung topik matrix ataupun nak proceed kepada topik 5 punya. Okay, so sampai sini saja kelas kita. Terima kasih semua. Bye bye. Assalamualaikum.